Baik, di dalam PTPA Bilangan 1 tahun 2016 telah dibahagikan kepada beberapa kerangka bagi memudahkan pelaksanaan ke atas pembudayaan dan pemerkasaan Horizon Baharu KIK. So, kerangka pembudayaan dan pemerkasaan tersebut dibahagikan pula kepada 4 fasa utama. Fasa 1 penghasilan projek, fasa 2 pengiktirafan, fasa 3 pengembangan projek, dan ketiga fasa tersebut akan dimaktubkan di dalam fasa 4 iaitu melalui penyediaan dokumentasi projek. Baik, tuan-tuan dan puan, so untuk kerangka pembudayaan tersebut, untuk sesi video pembelajaran pada kali ini, saya yang akan menerangkan beberapa kriteria yang terdapat di dalam fasa 1, iaitu fasa penghasilan projek. So, insyaAllah untuk di video pembelajaran berikutnya, saya akan menyentuh fasa 2 dan juga fasa 3. Baik, tuan-tuan, so kita lihat kriteria yang terdapat di dalam fasa 1, iaitu fasa penghasilan projek. So, kriteria yang penting yang perlu kita ketahui secara ringkasnya ataupun secara umumnya adalah mengenai kreatif dan inovatif. Kreatif yang membawa masuk kepada produk atau perkhidmatan berdasarkan kepada ciptaan baru. Dan inovatif pula adalah produk atau perkhidmatan yang berteraskan kepada penambahbaikan. So, kriteria kedua adalah berkaitan dengan keberhasilan, iaitu impact positif. Ya, tuan-tuan, so di bawah impact positif ni kita akan lihat produk yang dihasilkan ataupun perkhidmatan yang dihasilkan mestilah mempunyai ciri-ciri untuk memenuhi keperluan dan juga kesejahteraan rakyat dan juga negara. Tuan-tuan, dan seterusnya kriteria yang penting juga adalah mengenai pengulangan nilai terbaik. Tuan-tuan, best value for project. Tuan-tuan, dan seterusnya kriteria berkaitan dengan replikasi, membawa masuk bahawa produk dan perkhidmatan yang kita hasilkan di bawah projek HBKIK ini mestilah projek ataupun produk ataupun perkhidmatan yang telah pun diaplikasikan, telah pun diguna pakai di dalam jabatan ataupun agensi. Dan di akhirnya, projek berkenaan kita hasratkan supaya boleh kita terjemahkan dalam bentuk pengkomersialan. Mana yang boleh diurus niaga, produk ataupun perkhidmatan yang terbaik, kemungkinan besar akan boleh dijual dan seterusnya jabatan agensi berkenaan termasuk kumpulan boleh memperolehi pendapatan. Baik, tuan-tuan dan puan, so kesejahteraan rakyat, keberkesanan penyampaian perkhidmatan dan juga kecekapan agensi adalah dalam rangkuman ke atas semua kriteria berkenaan. Okey, seterusnya tuan-tuan, kita lihat secara ringkas mengenai bidang dan juga kategori utama Horizon Baharu KIK. Okey, untuk bidang dan juga kategori utama yang terdapat di bawah HBKIK ini yang dijelaskan di bawah PTPA Bilangan 1 tahun 2016, kita dapati bahawa 2 bidang utama inovasi yang boleh dilaksanakan oleh kumpulan Horizon Baharu KIK. Di bawah 2 bidang utama tersebut, bidang pertama adalah inovasi yang berteraskan kepada sosial, bidang yang kedua adalah inovasi penyampaian perkhidmatan. Okey, so inovasi yang berkaitan dengan sosial, tuan-tuan, iaitu inisiatif baru, kolaborasi antara kerajaan bersama rakyat, swasta dan individu. Membawa maksud bahawa bila tuan-tuan memilih untuk menubuhkan kumpulan KIK, Horizon Baharu KIK, tuan-tuan boleh melaksanakan projek yang berteraskan kepada inovasi sosial. So, bila saja kumpulan berkenaan memilih untuk melaksanakan Horizon Baharu KIK dan memilih bidang inovasi sosial, membawa maksud bahawa projek yang hendak dilaksanakan oleh kumpulan iaitu projek umum yang tidak melibatkan program, aktiviti, fungsi dan tugas jabatan atau agensi. Maknanya tajuk tersebut atau tajuk yang dilaksanakan oleh kumpulan KIK merupakan tajuk bebas yang tak ada kaitan dengan tugas jabatan berkenaan. So, itu bidang pilihan pertama di bawah inovasi sosial. Bidang pilihan kedua adalah inovasi penyampaian perkhidmatan. So, di bawah inovasi penyampaian perkhidmatan, kumpulan KIK yang ditubuhkan di dalam jabatan melaksanakan projek yang melibatkan program serta aktiviti jabatan ataupun agensi.
membawa masuk bawah tugas kita biasa seharian. So itu di bawah bidang utama, iaitu bidang inovasi penyampaian perkhidmatan. Baik, seterusnya kita tengok pula kategori utama Horizon Baru KIK tuan-tuan. So kategori utama, kategori yang menjurus kepada penciptaan ataupun kategori yang menjurus kepada penambahbaikan. So membawa maksud bahawa penciptaan ini adalah sama ada produk ataupun perkhidmatan yang baru yang sebelum ini tiada. Sementara yang berkaitan dengan penambahbaikan, produk ataupun perkhidmatan yang siap sedia ada tetapi ditambah baik untuk mendapat pulangan ataupun hasil keberhasilan yang lebih baik. Okey, seterusnya tuan-tuan, di sini saya ingin menjelaskan bahawa jika ada kekeliruan, membawa maksud bahawa kumpulan boleh memilih mana-mana bidang, iaitu sama ada bidang sosial ataupun bidang inovasi penyampaian perkhidmatan. So, setelah kumpulan memilih untuk melaksanakan mana-mana satu bidang berkenaan, so di bawah projek kumpulan HBKIK Bidang Jabatan dan Agensi boleh memilih sama ada untuk melaksanakan projek yang menjurus kepada penciptaan ataupun yang menjurus kepada penambahbaikan. Okey, sebagai contohnya, satu kumpulan ditubuhkan di Intan Wilayah Utara. Ada satu kumpulan HBKIK dan kumpulan HBKIK tersebut telah bermesyuarat, berbincang dan mengangkat cadangan kepada pihak pengurusan untuk melaksanakan projek di bawah inovasi sosial. So pihak pengurusan bersetuju. Setelah persetujuan tersebut telah dinyatakan, so kumpulan boleh melaksanakan projek inovasi sosial tersebut. Dan ingat yang telah saya nyatakan bahawa bila memilih untuk buat projek inovasi sosial, tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh melaksanakan projek yang ada kaitan dengan tugas rasmi jabatan. Maknanya kita tak boleh buat projek yang berteraskan pada program latihan ataupun program yang berteraskan kepada urusan pentadbiran. Kenapa? Inovasi sosial ni inovasi umum yang mana projek tersebut tidak ada kaitan dengan kerja kita. So tuan-tuan bolehlah, contohnya macam nak buat projek yang berkaitan dengan pasar malam, projek yang berkaitan dengan nikah kahwin. So maknanya itu tak membawa apa-apa maksud ataupun tidak membawa apa-apa kaitan yang dengan tugas yang perlu dilaksanakan oleh Intan, tuan-tuan. Di sebaliknya, sekiranya kumpulan memilih untuk menjalankan projek di bawah aktiviti kumpulan KIK tersebut, iaitu bidang inovasi penyampaian perkhidmatan. Apabila saja kumpulan tersebut memilih bidang utama inovasi HBKIK ni di bawah inovasi penyampaian perkhidmatan, so membawa maksud bahawa projek yang hendak dilaksanakan, projek yang ada kaitan dengan tugas utama Intan, tugas utama jabatan berkenaan. Okey, so maknanya saya harap tuan-tuan faham perbezaan antara dua bidang utama berkenaan. Okey, so setelah kita memilih salah satu daripada bentuk kumpulan yang hendak kita laksanakan projek, so selepas itu barulah kita boleh memilih sama ada kategori yang kita hendak laksanakan projek di bawah HBKIK ni, sama ada kita nak melaksanakan projek yang berkaitan dengan penciptaan ataupun projek berkaitan dengan penambahbaikan. So kita boleh pilih salah satu. Tidak boleh dilaksanakan kedua-dua elemen berkenaan. Maknanya kita pilih salah satu sahaja.